Okey, bahagian terakhir 48, soalan 36 hingga 40. Okey, 36. Rajak 14 menunjukkan penukaran glukosa kepada bahan lain. Okey, soalannya berapakah isi padu gas jet? Jadi mari tengok okey satu persatu. Okey, step by step. Jadi kita nampak di sini glukosa bila ditambah yeast menjadi cecair X. Jadi kita tahu sudah dia adalah penapaian. Okey, penapaian untuk penghasilan glukosa. Jadi, glukosa bila ditapai menjadi etanol. Okey. Etanol bila dipanaskan dengan serpihan pasu berliang, dia adalah proses pendehidratan, proses membuang air. Jadi etanol dia akan menjadi gas etena. Okey, jadi mari tengok satu persatu. Okey, jadi persamaan kimianya, okey, untuk penapaian glukosa, enzim menghasilkan etanol. Okey, dan karbon dioksida. Jadi kita punya pengiraan dululah. Okey, kita ada 1.8 gram, kita mestilah cari mol. Okey, apa-apa pengiraan, cari mol dahulu. Jadi kita gunakan rumus okey, J bahagi JM untuk cari mol. Jadi J-nya 1.8, JM-nya tambahlah semua dia punya simbol tu. Okey, nombor-nombornya. Kita dapatlah molnya 0.01 mol. Okey, itu 0.01 mol glukosa yang digunakan menghasilkan 2 mol etanol. Jadi kita kena ratiokan dia. Okey. Glukosa nisbahkan dengan etanol. Okey, kita akan dapat 1:2. Jadi 0.01 nisbah 0.02 mol etanol yang terhasil. Jadi untuk persamaan etanol pula, etanol okey dipanaskan menjadi etena. Jadi nisbahnya adalah 1:1. Maka 0.2 nisbah 0.2 mol etena yang terhasil. Jadi kita sudah ada mol. Kita mau isi padu. Gunalah rumus V per Vm. Okey, V-nya kita perlu cari. Molnya sudah ada. Volume molar pun sudah ada. Jadi kita masukkan dalam rumus. Okey, 0.02 untuk molnya. Vm-nya 24. Tekan kalkulator, dapatlah 0.48 desimeter padu. Kita teruskan soalan 37. Cebisan natrium bertindak balas dengan klorin menghasilkan pepejal putih. Jika 2.925 gram pepejal putih terhasil, berapakah jisim natrium yang digunakan? Jadi pengiraan, okey, pengiraan kena adalah EMRA, okey, equation mole ratio answer. Jadi E dulu, okey, E, equation. Okay, Na bertindak balas dengan Cl2 menghasilkan NaCl. Kita seimbangkan dia, dapatlah 2 Na plus Cl2 menghasilkan 2 NaCl. Okey, jadi sudah ada E. Kita kira mol. Keluarkan dulu maklumatnya. Maklumatnya adalah 2.925 gram. Okey. Lepas tu kita disuruh kira jisim Cna. Kita ada jisim, gunalah rumus jisim. Masukkan nilai jisim dan masukkan nilai Jm untuk pepejal putih. Pepejal putih adalah NaCl. Okey, kita dapatlah molnya 0.05 mol. Okey, 0.05 mol. Kita buat ratio. Jadi NaCl yang ada maklumat nisbahkan dengan Na yang dia suruh cari. Jadi NaCl 2, Na pun 2. Jadi molnya adalah 0.05 mol Na yang terhasil. Soalan bukan minta mol, soalan minta jisim. Jadi kita ada nilai bagi mol. Kita ada nilai bagi jisim molar. Okey, jisim atom relatif.
Jadi masukkan saja dalam rumus. Okey, 0.05 darabkan dengan JM-nya dapatlah 1.15 gram. Okey, dadu. 38, Raja 15 menunjukkan satu mentol yang diisi dengan gas X. Okey, kita ada 1.204 darab 10 kuasa 22 gas X. Berapakah isi padu gas yang diisi dengan gas X? Jadi apa kita buat? Embra juga tadi kan, okey? Tak payah embra, okey? Kita buat dia punya mol. Jadi mol, untuk cari mol kita perlu gunakan rumus Nona. Nona kita ni, No dengan Na. Kita mau cari mol, jadi sin No bahagikan dengan sin Na. Siapa sin No? Ni. Okey, bilangan zarah ni. Jadi bilangan zarahnya bahagikan dengan nombor Avogadro-nya. Okey, pemalat Avogadro dapatlah 0.02 mol. Dia minta volume. Jadi gunalah rumus volume. Okey, iaitu 0.02 darab volume molar 24 dapat 0.48 desimeter padu ayam. Okey, 39, Raja 16 menunjukkan larutan natrium hidroksida. Okey, kita ada maklumatnya, kepekatannya. Dia minta nilai pH bagi larutan natrium hidroksida. Jadi kita tidak boleh direct kira pH. Okey, sebab dia adalah alkali. Alkali kita kena kira pOH-nya dahulu menggunakan rumus negative log OH minus. Maksudnya kepekatan alkali tu. Jadi kepekatannya 0.01. Masukkan dalam rumus, tekan kalkulator, kita dapat pOH-nya 2. Soalan minta pH. Jadi pH sama dengan 14 tolak pOH. Dapat 12. Okey, 39 cacing. Okey, soalan last. Okey, Raja 17 menunjukkan susunan radas eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas antara larutan natrium tiosulfat dengan asid sulfurik. Okey, jadi di sini ada X. Okey, ini ada natrium tiosulfat dengan asid nitrik. Okey, soalannya kombinasi manakah yang paling singkat untuk tanda X hilang dari pandangan? Jadi dia melibatkan faktor kadar tindak balas. Okey, kita ada 4 KSSM. Okey, kita nampak di sini. Okey, dia melibatkan kepekatan dengan suhu. Okey, kepekatan dengan suhu. Isi padu tidak mempengaruhi. Jadi kita fokuskan sahaja kepada kepekatan dan suhu. Jadi untuk asid nitrik, okey, asid nitrik kita fokuskan kepekatannya. Kepekatan yang paling tinggi ialah 1.00. Okey, untuk natrium tiosulfat semua kepekatannya sama. Tapi untuk suhu, kita ada suhu paling tinggi adalah 40 dan 40. Jadi kita akan pilih jawapannya B. Sebab suhunya tinggi, kepekatannya juga tinggi. Jadi kadar tindak balasnya lebih tinggi, lebih cepatlah tanda X itu hilang. Okey, bola. Okey, tamat sudah set 1 kertas 1. Tahniah kerana sudah sampai ke slide yang terakhir. Okey, good luck. Kita jumpa pada set yang kedua.